Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah, pada hari ini saya akan kongsikan kisah iaitu ayah kepada Datuk Rasulullah yang bernama Hashim, dan juga kisah ayah Rasulullah iaitu Abdul Muttalib, yang mana tajuknya ialah Hashim pergi, Abdul Muttalib datang. Gaza Palestin menjadi tempat persinggahan terakhir Hashim bin Abdul Manaf, iaitu merupakan ayah kepada Datuk Rasulullah. Dia wafat di sana, jauh dari Yathrib serta tempat tinggal isterinya, iaitu Salma binti Amru. Hashim meninggal dunia dalam perjalanan untuk berniaga ke Syam. Pada mulanya Hashim merasa berat untuk berangkat ke Syam kerana teringatkan isterinya iaitu Salma yang sedang mengandung. Namun dia harus berdagang untuk menyara hidup isteri dan anaknya kelak. Salma dengan ikhlas merelakan pemergian suaminya ke Syam, dan Hashim berangkat ke Syam diiringi dengan air mata isterinya. Tanpa diduga, Hashim meninggal dalam perjalanan ke Syam, dan Salma telah kehilangan suami tercinta di saat usia kandungannya kian sarat. Pada tahun 497 Masihi, Salma melahirkan seorang putera yang diberi nama Abdul Muttalib, iaitu datuk kepada Rasulullah. Yang merupakan datuk Rasulullah, Salma memanggil anaknya dengan Saibah kerana uban di kepalanya. Dia mendidik anaknya di bilik ayahnya Hashim di Yathrib, dan tidak seorang pun dari kalangan ahli keluarga mereka di Mekah yang mengetahui keadaan Salma. Hashim bertemu buat kali pertama dengan Salma di Yathrib ketika dia sedang dalam perjalanan ke Syam dan singgah sebentar di Yathrib. Tanpa diduga, dia telah bertemu dengan jodohnya di sana, iaitu Salma. Sepeninggalan Hashim, urusan penyediaan makanan dan minuman bagi para tetamu Allah diserahkan kepada saudara Hashim, iaitu Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Dia merupakan seorang lelaki terkenal dan terhormat yang digelar sebagai Al-Fayyad, iaitu si dermawan. Setelah lama Al-Muttalib tidak berjumpa Saibah, iaitu Abdul Muttalib, dia berusaha mencari anak Hashim tersebut tetapi tidak berhasil. Sehinggalah pada suatu hari dia mendengar berita mengenai Abdul Muttalib, lalu dia segera mencarinya namun tidak berhasil. Usahanya tidak sia-sia apabila dia berjaya menemui Abdul Muttalib yang pada ketika itu berusia 7 atau 8 tahun. Sebuah pertemuan yang mengharukan telah terjadi di antara mereka. Air mata Al-Muttalib mengalir sambil memeluk Abdul Muttalib. Perasaan rindunya telah terbalas. Dia menaikkan Abdul Muttalib ke atas tunggangannya dan memboncengnya. Namun Abdul Muttalib menolak. Lalu Al-Muttalib meminta izin Salma, ibunda Abdul Muttalib, untuk membawa pergi anaknya. Tetapi si ibu menolak permintaan itu. Salma tidak ingin melepaskan buah hatinya yang sangat dia sayangi. Namun hati Salma akhirnya luluh juga ketika Al-Muttalib berkata, sesungguhnya dia Abdul Muttalib akan ikut bersamaku menuju kekuasaan yang diwarisi oleh ayahnya Hashim, menuju Tanah Haram. Mendengar perkataan itu, Salma mengizinkan Abdul Muttalib pergi dengan membonceng kedai milik Al-Muttalib. Abdul Muttalib tinggal bersama Al-Muttalib sehingga dewasa. Suatu hari Al-Muttalib pergi ke Rodan di Yaman yang menjadikan perjalanan terakhirnya, di mana dia meninggal di sana. Kekuasaannya diteruskan oleh Abdul Muttalib yang menguruskan hal-hal kaumnya seperti mana yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Namun pengaruh Abdul Muttalib mengatasi pengaruh nenek moyangnya, di mana dia mendapat kedudukan dan martabat di hati kaumnya yang belum pernah dicapai oleh nenek moyangnya yang terdahulu. Dia dicintai sehingga karisma dan kewibawaannya sebagai pemimpin semakin terselah. Beginilah kisah iaitu yang bertajuk Hashim pergi, Abdul Muttalib datang. Sekian.